Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fazlin Abdullah dalam Buletin Pahang Isnin 19 September 2022. Pengetahuan tentang sejarah pembentukan Malaysia perlu disemai dan dihayati sepenuh jiwa dan raga supaya anasir buruk yang bertujuan melaga-lagakan masyarakat tidak merebak. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, kerana inilah juga kerajaan negeri amat memandang penting pendidikan anak bangsa dan kempen-kempen kesedaran sejarah dijalankan seiring sepanjang masa. Hari ini Hari Malaysia dan kita sambut di daerah Bukit, dan ini yang telah kita putuskan supaya semua daerah akan dapat melibatkan secara langsung dan tidak langsung, dan kita bagi peluang kepada daerah Terengganu. Dan tujuan kita ialah supaya rakyat dapat merasakan bahawa wujudan Hari Malaysia ini tidak terjadi begitu saja. Ada sebab dan akibatnya bagaimana Malaysia ini terbentuk. Dan kita kena akui bahawa negara kita, masyarakatnya majmuk, berbagai kaum, kita kena hidup secara harmoni dan kena terapkan perpaduan sesama kaum, dan kita sama-sama bangunkan negara kita, negara Malaysia. Hadir sama ialah Esko Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari serta Barisan Esko Negeri Pahang, Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pahang Encik Arifin Awang dan Pengarah Penerangan Negeri Pahang Haji Sabaruddin Yub Hamzah. Pada majlis sama, Datuk Seri Haji Warosti turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Pintu Gerbang dan Arca Desa bagi Taman Daerah Rompin serta Daerah Kecil Muazzam Shah. Beliau turut menyerahkan borang 5A bagi kelulusan pemberi milikan di daerah Rompin kepada 105 penerima. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosti berkata, kestabilan politik dan ekonomi di negeri ini adalah di antara faktor yang membolehkan rakyat melalui kehidupan yang sejahtera. Kerajaan Pahang meminta agar sistem pendidikan pelajar orang asli di kawasan Dewan Negeri Jelai dapat dilengkapkan sehingga ke peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, sistem pendidikan di kawasan Jelai perlu dipercepatkan bagi mengatasi keciciran di kalangan pelajar orang asli yang masih mencatatkan peratusan yang tinggi. Jadi kita minta supaya sekolah di Jelai ni, kita banyak sekolah rendah, ada 6 sekolah orang asli, dan kita minta satu sekolah menengah yang ada pendidikan sampai tingkatan 5, yang ada sekarang tingkatan 3. Jadi selepas tingkatan 3, mereka terpaksa pergi ke tempat lain. Jadi ini menyusahkan mereka, menimbulkan kos dan sebagainya. Yang paling membimbangkan saya bimbang mereka pergi sekolah, bila balik mereka enggan untuk pergi ke sekolah sebab jaraknya jauh. Dia panggil keciciran transaction, dia panggil. Jadi itu yang saya minta supaya dapat pihak kerajaan, persekutuan memikirkan untuk jadikan daripada tingkatan 3 yang ada sekarang ini dibentang kepada tingkatan 5. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas program sambutan Hari Orang Asli Sedunia peringkat Negeri Pahang di Perkampungan Orang Asli Prostek Pantus Darah Lipis bertemakan Orang Kita di Hati, Kemakmuran Negeri dikongsi. Hadir sama ialah Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang, merangkap Ahli Dewan Negeri Benta Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, Ahli Parlimen Canberra Highlands Yang Berhormat Datuk Ramli Datuk Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa Malaysia Puan Hajah Sapiah Datuk Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Pahang Orang Asli Corporation Oreco Yang Berhormat Datuk Olian Abdullah, Yang Berhormat Senator Datuk Aziz Sitin, Ahli Dewan Negeri Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong dan barisan tetamu kehormat. Pada majlis sama turut disampaikan sumbangan Kerajaan Pahang berjumlah RM216,500 kepada penerima membabitkan peruntukan rawatan perubatan, keusahawanan, membaiki rumah, aktiviti kesukanan, mempertingkatkan kemudahan sekolah dan sebagainya. Kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan khas berjumlah RM1.688 juta bagi bakul makanan sempena sambutan Hari Orang Asli Sedunia serta bagi menjayakan program sambutan Hari Orang Asli Sedunia peringkat Negeri Pahang. Sehingga kini, kerajaan negeri telah membelanjakan RM1.917 juta sebagai sumbangan kepada masyarakat orang asli melibatkan peruntukan keuangan seperti bantuan bencana, kos rawatan, memulakan perniagaan dan pendidikan.
Kerajaan Pahang berusaha mengekalkan hak Bumiputera ke atas pemilikan tanah di seluruh Pahang dengan mengawal kebenaran menjual tanah-tanah milik Bumiputera. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, tindakan ini dilakukan bagi memastikan anak bangsa pada masa akan datang masih memiliki hak ke atas bumi Pahang. Kita kena kawal. Sebab saya menjangkakan kalau tidak dikawal, failnya sendiri ini. Yang nak jual tanah orang kita boleh kawal lain. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan notis 5A bagi daerah Lipis di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Lipis. Hadir bersama ialah Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang, Merangkap Ahli Dewan Negeri Benta Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long, Ahli Dewan Negeri Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong, Ketua Polis Pahang Yang Hormat Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof dan Wakil Pegawai Daerah Lipis Encik Rizal Mustafa. Pada majlis tersebut, kerajaan menyerahkan pemberi milikan individu melibatkan 3 kawasan Dewan Negeri iaitu Jelai, Padang Tengku dan Ceka kepada 59 peserta bagi tujuan pertanian dengan keluasan keseluruhan 73.0942 hektar. Manakala seramai 391 penerima pula diberikan notis 5A skim Tanah Rakyat STR membabitkan 4 kawasan Dewan Negeri iaitu Jelai, Padang Tengku, Benta dan Ceka. Pada majlis sama turut disampaikan sumbangan kerajaan Pahang berjumlah RM90,450 kepada penerima membabitkan peruntukan rawatan perubatan, keusahawanan, membaiki rumah, aktiviti kesukanan, mempertingkatkan kemudahan sekolah dan sebagainya. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Waros berkata, kerajaan Pahang tidak pernah mengabaikan rakyat di negeri ini dengan menyalurkan pelbagai bantuan dan sumbangan daripada jumlah kutipan hasil negeri yang semakin meningkat. Apa yang tuan-tuan minta, insyaAllah kerajaan negeri Pahang tidak pernah, tidak setuju. Beliau berkata, kutipan hasil terkini di Pahang bagi tahun 2022 telah mencapai RM951 juta dan jumlah ini akan terus bertambah dari semasa ke semasa hingga mencapai sasaran kutipan sebanyak RM1 bilion. Majlis Daerah Rompin menjadi PBT pertama di Pahang yang mengaplikasikan penggunaan tenaga solar ke atas bangunan operasinya melalui perjanjian Renewable Energy Majlis Daerah Rompin bersama TNB dan G-Spark Sdn Bhd. Esko Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, usaha ini bakal memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak dan apa yang penting ialah usaha ke arah sustainable yang mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ketika hadir merasmikan dan menyaksikan majlis menandatangani perjanjian Supply Agreement for Renewable Energy Majlis Daerah Rompin bersama TNB dan G-Spark Sdn Bhd di Dewan Golf Club Villa Rompin Resort and Golf di Rompin. Hadir sama Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB Datuk Seri Haji Hassan Arifin, Yang di-Pertua Majlis Daerah Rompin Datuk Ahmad Nasir Muhammad Siddiq, Pengurus Besar TNB Negeri Pahang Datuk Badrul Syam Saad, Pengarah Urusan G-Spark Sdn Bhd Encik Elmi Fairul Mahsuri dan Ketua Retail TNB Pahang Cik Rozianis Muhammad Nur. Turut sama Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat Insinyur Razali Kasim, Ahli Dewan Negeri Bukit Ibam Yang Berhormat Datuk Hajah Samsiah Haji Arsyad serta Setiausaha Majlis Daerah Rompin Encik Muhammad Farid Abdul Manap. Pemasangan panel solar di bangunan Majlis Daerah Rompin dengan jumlah kapasiti 88.32 kW ini menyaksikan PBT ini bakal menikmati penjimatan kos bil elektrik sebanyak RM630,725 untuk tempoh selama 20 tahun dan segala aspek penyelenggaraan dan pemantauan ditanggung sepenuhnya oleh G-Spark. Dari aspek alam sekitar pula, pemasangan panel solar ini mampu mengurangkan kadar tahunan 83.9 tan metrik karbon dioksida yang bersamaan dengan pemerangkapan gas rumah hijau oleh 1,387 batang pokok dalam tempoh 10 tahun atau mengelakkan pembebasan karbon dari 18 buah kenderaan dalam setahun. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang hari ini. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.